Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa'idhu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jualah yang memberikan nikmat wujud kita atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Dia jualah yang memberikan kita nikmat Islam dengan dilahirkan kita daripada mak ayah kita Islam. Alhamdulillah. Dia jualah yang memberikan kepada kita boleh taat ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia, dengan dilahirkan kita daripada keluarga Islam, duduk dalam masyarakat Islam, dibesarkan dalam negara Islam. Alhamdulillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jualah memberikan kepada kita kehendak dan keinginan untuk nak belajar dan memahami selok-belok perjalanan agama Islam ini, supaya kita benar-benar faham perjalanan agama yang dibawa, yang ditunjuk ajar oleh Nabi-Nabi dan Rasul, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, beri kelapangan masa, diberi lagi nikmat boleh datang masjid surau dan meneruskan kuliah agama kita yang kita itu tertangguh bulan lepas boleh mula dah. Alhamdulillah. Ni pun bulan ni pun dalam prinsip berjaga-jaga, kita jaga kita yang turut kan. Tapi kita jaga kita tu syarah bagi dalam bentuk keimanan sikit. Kita jaga iman kita, kita jaga kita jaga iklim kita. Sikit khutbah tadi lah kan, saya iklim Allah tak tahulah, saya tak tahulah tuan-tuan. Saya tak dengar khutbah yang boleh merangsang jiwa saya untuk saya nak dengar khutbah. Saya dengar khutbah tu dengan penuh kritikal. Ada khutbah lain yang nak cerita. Alam semula jadi, lapisan ozon. Tuan-tuan saya tak tahulah kan. Saya dengar tu Allah, karanglah macam lain sikit. Boleh cerita ma tara fi khalqir rahmani min tafawus. Tuan-tuan dengar ayat tu meletar, kita dengar kan. Ini syarah dalam bentuk iklim. Tak bolehlah saya sebut tu sampai episod panjang. Saya pula tu bukan kaki mengarang. Tapi kalau saya baca ayat Quran tu, saya tak urai macam tu. Dah lah tu. Sikit lah. Asal nak sebut, kita jaga kita. Saya ngaji pun tutup pesan kat pondok, kata dia, jaga iman kita, jaga harta benda kita. Dia sebut macam tu, bahasa dia. Pasal apa jaga harta benda tau? Keluar pondok kena kunci. Walaupun pondok ni semua baik-baik, semua orang taat kan budak pondok ni. Yang main pondok pun semua nak mengaji. Tapi dia kata, jaga iman kita, jaga pondok kita, jaga harta kita. Duit kita simpan elok-elok, simpan molek-molek. Kadang-kadang kawan kita duduk sepondok pun ambil duit dah. Bukan nak sangka buruk, tapi prinsip kita jaga iman kita. Persoalan jaga iman kita boleh kena samun. Macam mana kesihatan kita boleh kena samun. Virus COVID satu hal, ni virus nafsu syaitan. Kita pula memang duk jaga berakidah, memang kita nak tengok virus ni lah. Dan virus ni sebenarnya lebih berluasa daripada diri kita, dan kita bila tak belajar tuan-tuan, memang kita tak rasa pun virus ni.
Bahkan kita rasa macam kita tak pernah kena virus pun. Padahal kalau semak tuan-tuan kita kena scan, Allah, musyrik kita. Allah. InsyaAllah kita memang nak bicara situ. Sambungan kita kalau ikut di atas tajuk perbincangan kelima lagi. Hari tu kita ada sebut sekali lalu je pasal kita imbas balik pelajaran yang lepas mengenai kisah Nabi Adam dalam syurga, walaupun mana ada berhala dalam syurga, tapi tetap prinsip akidah dia la ilaha illallah. Dasar nak ambil faham makna la ilaha illallah ni, yang atas kita bincang tajuk kelima ni, nak kena faham ada prinsip nafi dan isbat. Secara sekali lalu pun rasanya kita dah bicara dulu prinsip nafi isbat ni. Nafi itu nak nafi apa? Bahasa mudah saya ada sebut kat tuan-tuan, nak nafi itu makhluk bukan Tuhan. Allah juga Tuhan. Makhluk bukan ilah. Allah juga ilah. Kalau nak perbagaikan bahasa tu kan, istilahnya tafannun fil ibaras, diterjemah. Makhluk tak mempunyai sifat ketuhanan, Allah juga memiliki sifat ketuhanan. Makhluk tak memiliki sifat uluhiyah, Allah juga memiliki sifat uluhiyah. Dan bila sebut kata bab ketuhanan, ilah, Tuhan, uluhiyah ni mesti dibincang atau umum kita dengar perbincangan ilmu tauhid ada 3 perbincangan besar dari sudut zat, sifat, af'al. Makhluk, zat dia, sifat dia, perbuatan dia tak akan sama sekali berada di atas sifat ketuhanan. Boleh. Allah, zat dia, sifat dia, perbuatan dia adalah zat, sifat dan perbuatan Tuhan. Mesti ada satu pengetahuan yang sangat lengkap. Boleh buat banding beza antara makhluk, apa makhluk, siapa makhluk, ciri makhluk, zat makhluk, sifat makhluk, perbuatan makhluk, dan boleh beza zat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Gagal membezakan dua sifat ni, nanti kita akan mentuhankan makhluk dan memakhlukkan Allah Ta'ala. Ini masalah ni. Mentuhankan makhluk, masalah. Dia akan jadi syirik, jadi kufur, na'udzubillah. Itu dia dua penyakit besar kita. Pasal kita bila sebut atas nama tauhid, mentauhidkan Allah Ta'ala, tak tauhid, dua je penyakit besar dia. Asas, syirik, kufur. Kalau kembangkan dia sikit tu, dia akan jadi nifaq, munafik. Kasar sikit bahasanya, murtad, na'udzubillah. Tapi penyakit besar dia dua tu. Syirik, kufur. Kita bila tak halusi belajar tuan-tuan, kita rasa kita, mana ada kufur kat aku, syirik kat aku. Kufur dengan tak terima Islam tak ada dah kat kita. Alhamdulillah. Syirik nak sembah Tok Kong tak ada kat kita. Tapi bila kita perhalus belajar, bahkan tak payah belajar tahap PhD, baru belajar tarikah je pun, la ilaha illallah ni, kalau kita faham betul macam mana tutup guru dan ulama kita ajar, macam mana Rasulullah ajar kat para sahabat, walaupun first thought kita dengar berkenaan la ilaha illallah ni, kita akan dengar, ya Allah, banyaknya aku zalim diri aku. Aku tak kenal aku siapa. Aku tak kenal aku ni makhluk, ya Allah. Aku tak kenal engkau ni khalik aku, kau pencipta aku. Tak hidup perasaan tu kat kita. Kita satu sudut kita mengaku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ana abduka wa ana ala ahdika, apa seumpama tu. Kita sebut Allahu akbar, tanzih Allah Ta'ala, subhanallah, subhanallah. Kita puji dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bila kita tak faham uluhiyah ni, bab ketuhanan ni, mesti ketuhanan ni hak Allah Ta'ala je, bab zatnya, sifatnya, perbuatannya. Bila kita tak faham ni, kalimah-kalimah ni tak memberi kesan apa-apa kat kita. Dia tak boleh refresh iman. Jadi antara nak refresh iman ni dengan kita belajar tertib, dengan risalah kecil kita buat ni, perbincangan mengenai nafi isbat. Jadi sekali lalu saya sebut dah apa yang nak dinafi, apa yang nak disbat. Jadi mesti kena faham nafi tu dia punya fokus besar bab ketuhanan. Nak nafi apa? Nafikan ketuhanan daripada makhluk. Dan nak isbat maksudnya menetapkan, mengiyakan, membenarkan, meyakini, mentahkikkan, untuk mempelbagaikan bahasa juga tu. Ketuhanan ni hanya Allah Ta'ala. Cuma bab Tuhan bukan sudut sembah saja. Yang itulah yang kena besarkan skop dia.
Pasal dia tak boleh nak terlalu kecil. Pasal bila terlalu kecil sangat kita faham Allah ni untuk sembah aja, kita nanti akan gagal untuk mencapai maksud yang sepatutnya kita kena capai bila sebut la ilaha illallah. Dia tak boleh refresh iman. Tak boleh. Dia tak boleh refresh iman. Bila refresh ni maksudnya macam Rasulullah sebut, dia kata jadidu imanakum dengan la ilaha illallah. Kamu naklah refresh iman kamu dengan la ilaha illallah. Bayang tak bila kata Rasulullah tu refresh iman ni, sepatutnya sebut la ilaha illallah ni macam dahaga minum air. Macam tu, bawa istilah refresh. Betul yang saya sebut kan? Kalau kita sakit urat, ada orang pitch urut kita. Macam mana? Bagi letup badan. Sikit. Macam mana? Refresh. Saja saya nak bagi contoh refresh tu apa? Refresh tu apa? Refresh. Kalau kita mata kabur, pergi kedai cermin mata, dia buat kita punya cermin mata kantar tu betul, refresh mata je, letak je. Masya Allah. Tu refresh tu, fresh kan, fresh. Lampu kabur kita tukar semua bab ni, tukar yang LED ni. Kan? Macam mana? Pasang je. Wow. Itu istilah refresh. Tu refresh. Kalau kita panas, buka kipas. Lega. Tu refresh kan. La ilaha illallah, ada refresh apa? La ilaha illallah, fresh. Ada. Jadi apa pasal gagal fresh kan iman kita? Kita tak faham sebenarnya prinsip tu. Dah syarah berapa kali lah. Dah syarah tu satu hal. Nak adam tu satu hal. Dah faham tu satu hal. Nak bawa tu satu hal. Pasal kita buat iman ni, dia ilmu apa istilahnya, dia bahasa hati kan. Dia bahasa perasaan. Jadi sebelum nak ke perasaan tu, kena faham bahasa mulut dulu lah kan. Itu macam mana nak boleh bawa dalam perasaan tu. Okay. Jadi atas kita nak bicara ni, nak ambil faham la ilaha illallah di atas kaedah nafi isbat. Jadi yang ni cuma dia Arabic grammatical lah sikit kan. Maksudnya tata bahasa dalam bahasa Arab. Tuan-tuan suka tak suka ke dengan, tak nak dengar ke, hadam lah. Cubalah hadam kan. Dan saya akan cuba bawa buat misal-misal apa seumpama sikit. Untuk boleh membantu dengan apa yang kita nak faham daripada nafi isbat ni. Dan di sinilah nanti kalau kita ambil sikit pengajaran tu, apa dia? Pentingnya belajar bahasa Arab. Kita kadang gaduh. Apa dia? Anak-anak kita tak pandai cakap bahasa Inggeris ya? Betul tak? Many people afraid their children cannot understand English. Pasal apa? Dia tak boleh communicate with human beings. Tapi bila tak tahu Arab, tuan-tuan, dia tak takut sikit pun. Sedangkan tak tahu Arab, dia tak boleh communicate bukan dengan human beings. Allah yang the creator of human beings. Tuan-tuan nak hubungan dengan siapa best? Dengan human beings ke? Creator of the human beings. Macam mana nak boleh ada hubungan dengan the creator? You must know Arabic. Itu syarat dia. Lepas kita sembahyang, mana ada cakap Melayu? Cakap Arab. Sikit lah saya sentuh dalam bentuk yang tu. Bahkan khutbah Jumaat kita, antara kaul dalam mazhab Syafi'i ni, khutbah Jumaat ni yang selalu kita dengar, rukun dia bahasa Arab. Bahkan ada kaul dalam mazhab kita Syafi'i ni, bukan rukun dia saja bahasa Arab. Khutbah Jumaat ni semua bahasa Arab. Dengar saya sebut, kaul lagi tuan-tuan kelahi belah tu pula dengar, silap dengar yang duduk tidur. Semua bahasa Arab. Walaupun makmum tak faham Arab sebatang habuk. Waktu tuan-tuan tak faham khutbah bahasa Arab, tuan-tuan nak buat apa? Saya tepuk meja. Nak buat apa? Belajar lah. Dengar dia kata, itakullah, buru. Benda dia sebut, dia tak faham sebatang habuk aku. Takkan nak biarkan 40 tahun, 50 tahun tengin macam tu. Boleh bahasa saya. You must do something. Okay. Sikitlah kita nak ambil benda-benda yang memang ada hikmah-hikmah. Tasyri'iyah tu. Kenapa, mengapa tu.
Cuma bila benda tu kita tak biasa ditazkirah kan, tak diperingatkan, dia tak apa nak bersungguh lah. Bila kena siku sikit gitu, oh betul juga ya. Saya pernah budak-budak saya kata siapa yang tak pernah sebut kalimah Arab? Angkat tangan, ramai. Saya kata kamu semayang cakap Arab ke cakap Melayu? Semua turun tangan balik. Jadi saya nak tunjuk apa? Maksudnya kamu memang dah cakap Arab hari-hari, tapi kamu tak faham Arab yang kamu cakap. Saya punya budak-budak, set induksi saya kalau mula-mula yang tingkat 1 yang kelas saya baru masuk, itu mula-mula saya tarah kepala dia orang tu. Sikit-sikit. Yang ni pun cuba tengok apa benda yang kita nak cuba faham nafi isbat ni. Jadi nafi isbat ni kita nak ambil faham daripada kalimah la ilaha illallah ni ada 4 kalimah je. La ilaha illa Allah. La tu ilaha illa Allah. Dia ada 2 kalimah isim dan 2 kalimah sendi kata. Isim tu apa? Ilah. Tu Allah. Tu. Itu kata nama. Ilah ni nama am, Allah nama khas. Saya sebut bahasa Malaysia takkan tak faham tu kan. Nahu bahasa Malaysia kan. Tak faham tu tuan-tuan ni Bangla ke apa ni. Tak faham tata bahasa Melayu kan. La tu huruf sendi kata, ilah tu pun sendi kata. Cuma di atas disiplin Arab macam ni. Dia kata la ni dia kata sendi, masuk kata dia huruf dan sikit definisi kalau ambil dalam sudut bahasa Arab. Bila dia huruf ni, apa beza antara kata nama, kata kerja dengan sendi kata? Kata nama dia satu kalimah yang bila kita sebut, dia akan ada zat yang akan dirojok dan dia tak menunjukkan masa. Kita belajar bahasa sikit lah. Kalau perbuatan verb ni, dia akan ada makna pada kalimah tersebut, menunjukkan perbuatan, atau maksudnya dia akan ada menunjukkan sesuatu dan bersama dengan dia menunjukkan masa. Masa past tense ke, present atau future. Saya gunakan bahasa Inggeris tu. Saya sebut Arab lagi, madhi, mudhari', hal, mustaqbal, tuan-tuan berlepas. Saya guna bahasa Inggeris sikit. Saya guna bahasa Inggeris untuk tuan-tuan boleh hadam. Huruf dia ialah kalimah yang dia sendiri tak ada makna. Dia hanya ada makna pada tempat lain. Dia akan memberikan makna pada kalimah lain. Ini huruf. Jadi yang kita mula-mula nak faham, la, huruf. Dari segi nama, huruf nafi. Huruf untuk menidakkan. Jadi nak tidakkan apa? Dia sendiri tidak apa dah. Mesti ada sesuatu yang ditidakkan. Nak menidakkan apa? Tu yang atas dari segi nama. La ni dia panggil huruf nafi lil jinsi. Saya nak syarah ni panjang. Tuan-tuan pun bukan khas ngaji pondok apa. Kalau ngaji pondok memang kena adab ni tuan. Budak-budak pondok kalau saya ngajar, saya suruh baca Jurumiyah tu, i'lam. Babula i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza ba'syaratin nakirata wa lam tatakarrar la. Nahu qaulika taqulu la rajula fid dari walam radi. Iya ke? Saja kan nak budak bisa pondok saya ajar itu dia teringatlah balik benda dia ngaji tu. Memang saya ajar macam tu. Ulang balik nak tunjukkan apa benda dia hafal tu, nak bagi faham apa benda nak sebut la nafil jinsi tu. Saya sebut je sekali lalu tu. Jadi fungsi dia atas nama la nafil jinsi. Kita ambil faham sekali lalu. Jadi la nafil jinsi ni maksudnya apa? Dia satu huruf untuk menidakkan jenis kalimah yang ada di depan dia. Kalau saya kata, kalau ambil dalam hadis, Rasulullah pernah kata macam ni, la wasiyata lil waris. Tak ada sebarang wasiat boleh diberi pada pewaris. Dia makna tu. Nak prinsip dia sama dengan la ilaha. Pasal ada la dan kalimah isim selepas dia nanti akan berbaris fathah tanpa tanwin. La quwata illa billah. La haula. Pokok tu je. La ilma lana illa ma 'allamtana.
La imana liman la amanatalah. La syarikalah. Banyak kan kita dengar. Tu yang bila faham Arabiknya kan. Dengar tu macam ni tu dah boleh telan. Alhamdulillah. Tonight I can understand absolutely exactly what Allah Ta'ala said. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya mengaji dulu macam tu kan. Tak kerti Arab. Tok Guru syarah bahasa Arab ni. Sedap je faham. Tuan-tuan. Tuan. Tu yang gila tu. Belajar lagi. Satu saya yang prinsip, bila saya belajar, saya dapat Tok Guru ajar tu macam tu. Saya punya faham. Saya simbah kat balik. Tuan-tuan, untuk tuan-tuan pun macam mana saya faham tu, saya nak tuan-tuan faham juga. Mereka tak boleh faham nak kata apa. Tak daya teman. Sikit-sikit. Satu, saya punya penyampaian dalam bentuk itu. Kadang-kadang paksa juga suruh orang bagi faham. Nak bagi faham kan. Pasal saya rasa saya faham. Pasal dulu pun saya mula-mula mengaji, saya bukan faham bahasa Arab apa pun. Memang asal pun bengong. Batu kayu. Batu kayu kan. Apa pun tak kerti. Tapi Tok Guru urai tu boleh faham. Senang je faham. Bukan susah pun. La solata illa bi fatihatil kitab. La solata. Maksudnya, tak ada semayang yang boleh diterima sama sekali. Melainkan dengan fatihatil kitab. Melainkan dengan baca fatihah. Maksudnya, tak ada fatihah, lepaslah semayang mereka. Udah bahasa tu. La solata. La imana liman la amanatalah. Tak ada iman langsung. Siapa yang tak ada amanah? Ada diri dia. Allah ni wahdahu la syarikalah. La syarika. Tak ada siapa pun boleh kongsi dengan dia. La wasiyata lil waris. Tak ada siapa. Tak akan ada pewarisan sama sekali yang boleh diberi pada waris. Waris tak boleh terima sembarang wasiat. Wasiat mesti bukan pada ahli waris. Nak pergi faham la tu. La haula. Apa maksud haula ni? Tak ada daya untuk boleh tinggalkan benda-benda yang Allah Ta'ala larang ni. Melainkan Allah yang bagi daya upaya untuk boleh tinggal tu. Itulah haula. La quwwata. Apa maksudnya? Tak ada daya untuk boleh taat ni. Nak berjalan ni, nak mai sampai sini ni. Daripada rumah ni naik sini ni, motor ke kereta ke? Bukan kereta lagi sampai kita, bukan motor lagi sampai kita. La haula wala quwwata illa billah. Allah lagi sampai. Tauhid gila kan? Ini tauhid. Kalau kita faham tu prinsip, yang tu semua tu adalah huraian kepada la ilaha illallah. Itu nafi ila jinsi. Tuan-tuan boleh faham sekali lalu jinsi tu apa? Jinsi. Kalau kita semua ni orang Islam, la kafira fi hadzal masjid. Apa maksud la kafira fi hadzal masjid? Tak ada seorang pun kafir di masjid ni. Cengih mana ni? Tak tahu dah saya. Dia sebutnya ni di bahasa dia keras. Kuat. Bahasa Quran padat. Bahasa dia. Sedap. La sa'ata illa binuzuli Isa. Takkan berlaku kiamat melainkan turun Nabi Isa. Melainkan turunnya Nabi Isa. Selagi tak turun Nabi Isa, jangan duk perangai nak berlaku kiamat. Sebelum Nabi Isa dah ajar betul satu ayat. Pasal apa? La sa'ata. Takkan ada kiamat. Cuma saya sebut tu ada yang Quran, ada hadis. Ni ayat saya sendiri lah ni. Tapi prinsip nak faham dia, la nafi li jinsi. Nafi jenis. Kalau kita tak nak bagi duit ke seseorang ni, sekupang pun kita tak bagi apa. La fulusa. Lak. Takkan ada satu pulus pun untuk engkau. Kalau bahasa kita, sekupang aku tak bagi. Itu nafi ila jinsi tu. Nafi ila jinsi. Baik. Itulah. Ilah lah. Ilah ni isim bagi la. Yang ni nama grammatical Arabic kan. Kerana la ni saya sebut je lah kan. Tuan-tuan tak boleh ada pun jumpa saya lah. La ni kerja dia kerja inna. Dia tansibul isma tarfa'ul khabar. Macam innallaha ghafurur rahim. Contoh satu padan aku kan. Anna
Asyhadu anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Rasulullah. Muhammadan, khabar Rasulu. Kalau tak ada anna tu, Muhammadun Rasulullah. Kalau ada inna Muhammadan Rasulullah. Okey. Kayak lalu itu. Jadi la ni kerja dia macam inna. Jadi bila dia masuk, dia akan tukar nama, asalnya mubtada khabar, dia akan jadi isim la. Lepas tu nanti dia akan ada khabar bagi la. Yang tu tuan dengar je lah. Saya nak bagi suruh paksa faham tu pun susah. Susah. Lafi jinsi boleh faham. Nak bagi faham isim la tu, ngaji la Arab sikit. Dan kata dia, dari segi makna la pada isim ni, dia mengandungi makna takdir la min ilahin. Satu dia ada makna nafi jinsi tu. La ilaha tu maksudnya la min ilahin. Maksudnya tak ada daripada apa-apa nama Tuhan sama sekali. Maksudnya tak ada sama sekali makhluk ni untuk ada apa-apa nama keberadaan kalian untuk kebolehan nama ilah. Itu maksud. Kalau sebut la rajula fid dari, tak ada mana-mana daripada lelaki untuk ada dalam rumah ni. Tak ada seorang lelaki pun dalam rumah ni. Itulah rajula. Kalau la wasiyata, la min wasiyatin, tak ada apa-apa pun daripada jenis wasiat yang boleh daripada waris. La quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kuah sama sekali kepada makhluk ni, melainkan Allah lah yang bagi kuah kita. Jadi la dengan isim dia tu, dia ada makna la min ilah, la wasiyata, la min wasiyah, la quwah, la min quwah. Nak faham pasal apa macam tu? Pasal yang ni usulul Arab tu dari sudut nak menunjukkan dia akan menafikan apa saja jenis kalimah yang dinafi depan tu, dia akan menafikan segala-galanya. Tak ada terkecuali satu pun daripada jenis kalimah yang dinafi di hadapan dia. Kalau kata la wasiyata lil waris, tak ada sebarang wasiat sama sekali boleh diberi kepada pewaris. Maksud dia macam tu. Kalau la syarikalah, tak akan ada sekutu. Syirik ni tak akan ada pada Allah Ta'ala sama sekali. Bab zat ke, sifat ke, perbuatan ke, pemilikan ke, tak akan ada syirik ke Allah Ta'ala sama sekali. Tu makna la tu. La tu. Satu kalau atas saya sebut batauhid ba'afa'al ni, la quwata illa billah. Tak ada langsung daya ni, melainkan Allah lah bagi daya upaya kat kita. Sampai je masjid, Allah bagi sampai. Alhamdulillah. Boleh dengar dan faham lah tu. Alhamdulillah, Allah bagi dengar. Boleh faham. Boleh ngajar lah tu. Keluar suara pula tu. Allah bagi. Bagi boleh ngajar. Allah bagi kedengar. Allah bagi ilham. Allah bagi cakap. Rasakan, hadirkan. La quwata illa billah. Lama dah kita dengar ni. Cuma nak ambil faham. Ambil faham. Jadi bila dia nafil jinsi, maksudnya, jangan rasalah kita ada langsung ada apa-apa habuan kat situ, melainkan istilah kalau bahasa moden apa, pasrah ke Allah Ta'ala lah. Kalau tak pasrah pun apa, ada kan connection kita, hadirkan hati tu, Allah yang beri kat aku. Tanam pokok, buah baja apa, semua elok naik subur je. Macam mana? La quwata illa billah, la zari' illa Allah. Tak ada siapa yang menumbuhkan pokok melainkan Allah. Mingkau yang tanam, aku sabab tanam je, sabab tumbuh je. Baja, air, tanah, api, air semua elok kan? Mati pun macam mana? La zahri', la muhyi, tak ada siapa yang boleh menghidup melainkan Allah. La nafi' illa Allah, la mu'ti illa Allah, la mu'tiya wala mani' illa Allah. Kalimah Arab banyak sangat tuan, la nafil jinsi. Wala darara wala dirar. Dalam Islam ni tak ada darar, tak ada langsung ajaran memudaratkan diri sendiri, wala dirar, dan tak ada langsung dalam ajaran Islam ni perbuatan kita memudaratkan orang lain. Pendek bahasa dia, tapi huraian nafil jinsi dia la darara wala dirara. Baik. Yang tu sekali lalu kepada la isim yang dia ada makna takdir min. Siap.
Dan kata dia khabar la ni mahzuf. Ini cerita khabar pula. Istilah mahzuf ni tuan banyak dalam kalam Arab. Jadi la ilaha illallah tu asalnya la ilaha maujudun illallah. Ada maujud tu. Satu kalau kita perhati tutup guru ulama kita dah amalan wirid-wirid yang kita dengar selalu lepas maghrib lepas subuh. Khasnya pada tempat-tempat yang masih amalkan amalan-amalan tu ya latif ya kafi tu. Tuan-tuan takkan tak bisa dengar tak bila sebut 10 kali la ilaha illallah tu. Kan? Ya latif ya kafi. Kan? Betul? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maujud. Mana maujud ni? Itulah khabar yang mahzuf, yang ditakdirkan. La ilaha illallah apa? La ilaha maujudun illallah. Nak menunjukkan ada yang mahzuf, yang hadir yang dia. La ilaha illallah apa? La ilaha yang maujud melainkan Allah. La ilaha maksud illallah. La ilaha azim illallah. La ilaha ma'bud illallah. Kita tu lah saya sebut tadi, kalau kita tak biasa lalui gramatika Arab ni, dengar pelik lah tu. Tak biasa dengar wirid pula. Tambah Lani baru dah datang masjid. Masjid sekarang pun dah tak ada wirid-wirid dah. Macam tu kan. Dah tiada dengar lah ya latif apa. Terawih pun tak ada dah. Selawat-selawat ya latif apa pun tak ada. Tak ada dah dengar maujud, maksud. Tak ada lah. Kan. Saya silap dia ya. Padahal nak ajar Arab tu. Baik. Jadi takdir dia kata dia la ilaha masyhudun, la ilaha maujudun, la ilaha maksudun, la ilaha ma'budun. Kalau terjemah tu tiadalah ilah. Saya ambil terjemah je. Masyhud maksudnya yang disaksi. Tiadalah yang disaksi, yang boleh diperhati, yang boleh dipandang. La ilaha maujudun, tidak adalah ilah yang wujud. Kan? Terjemah, saya ambil terjemah sekali lalu itu. La ilaha maksud, tak adalah ilah yang maksud, yang hala tujunya. Yang ini adalah maksud, ini adalah objektif kan. Yang jadi tempat tuju kita, matlamat kita. La ilaha ma'budun, tidak ada ilah yang disembah. Asal terjemah itu. Jadi bila ilallah maksudnya al-ma'bud Allah, al-maqsud Allah, al-mawjud Allah, al-mashhud Allah. Bahasa lain Allahu mawjudun, Allahu mashhudun, Allahu ma'budun, Allahu maqsudun. Yang tu asal word ni apa? Perkataan yang asal nak sebut, yang intipati yang nak disampaikan dalam ayat la ilaha illallah tu. Jadi kalau dengan kata pendek dia, kalau saya ambil yang mudah, Allah mawjud, Allah saja hakiki wujud. Bila Allah aja wujud, apa fahamnya? Makhluk asal tak wujud. Ya. Bila Allah ma'bud, Allah saja layak disembah, untuk diagungkan, untuk kita rasa keberhajatan pada dia. Makhluk tak boleh langsung ada apa-apa faham i'tiqad keberhajatan pada dia dan boleh menunaikan hajat sama sekali. Allah masyhudun, Allah saja sebenarnya yang sepatutnya disaksi, dilihat, dipandang, dimusyahadah. Makhluk ni pandang atau musyahadah makhluk ada, tapi sepatutnya pandang makhluk tu ingat Allah Ta'ala. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Ingat makhluk, ingat Allah. Kita tak dapat CP tu kan. Pasal kita tak dapat sistem pembelajaran yang betul-betul daripada para ulama ajar macam mana nak ambil faham la ilaha illallah ni. Kalau kita dapat disiplin betul-betul tuan-tuan, Masya Allah. Tak ada makhluk yang kita tengok, yang kita sedar apa saja nama makhluk, melainkan innallaha ma'ana. Allah mesti bersama dengan kita. Bersama macam mana? Mana ada makhluk separately, by itself, wujud, ataupun buat apa saja, apa-apa yang boleh ada pada dia. Mana boleh makhluk by itself? Mana ada? Bahkan setiap makhluk, Allah yang make the makhluk. Yang tu kot sekali lalu nak sebut faham. Bila sebut je makhluk, mesti bila faham saja makhluk, Allah mesti hadir dari Allah yang jadikan makhluk. Yang tu pun satu latihan dalam bab zikir, dalam ambil faham la ilaha illallah. Ada pelajaran sambil sekali lalu saya pernah cerita kan, Nabi faham tak faham, ingat tak ingat, ambil lah mana yang boleh
ditelan tu. Baik. Yang tu pun saya sebut sekali lalu aja untuk menunjukkan takdir-takdir tu. Macam mana pun takdir ni, dia ada satu pensyarahan sebenarnya untuk menunjukkan apa yang tersirat di situ. Tapi kalau tak boleh nak apa, saya nak sebut nak hadam apa benda saya cerita tu, susah juga nak bawa. Apatah lagi nak boleh practically kan, macam mana nak hadirkan dalam hati. Itu satu hal. Macam mana pun, saya sebut dah awal-awal tadi, pelajaran ni bila dia Arabic grammatical ni, mana yang tuan-tuan boleh hadam, dengar, untuk timbulkanlah sikit semangat, berpilah bahasa itu tak, untuk belajar bahasa Arab. Belajar kat siapa, itu pasal, ini pasal. Sikit lagi nasihat macam ni. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab pun dengar, bukan matlamat belajar bahasa Arab untuk boleh communicate dengan bahasa Arab. No. Itu bukan matlamat kan. Satu, ada orang pelik mengaji pondok kerana 10 tahun tak boleh cakap Arab. Malah pasal duduk pondok bukan belajar kat pondok untuk belajar cakap Arab. No. Kami tak belajar di pondok untuk belajar pondok, belajar Arab untuk cakap Arab. Tak. Kami belajar pondok walaupun kami tak boleh cakap Arab, tapi Arab cakap kami faham. Kitab tak baris kami boleh baris. Quran tu, walau di atas kemahiran masing-masing ada. Baris semua dah ada, baca tu. Kita boleh faham Quran tu macam mana kehendak dalam bahasa Arab. Mafhum mutlak dia macam mana, masdar dia macam mana, maf'ulun fih dia macam mana, maf'ul li ajlih dia macam mana, makna nawasib macam mana, jawazib macam mana, syarat, jawab syarat, sumpah. Ui, masya-Allah. Belajar tu belajar dengan kawan macam tu. Dan kita belajar dengan faham tu, walaupun tak boleh cakap Arab, tapi kita boleh cerita dalam bahasa Melayu, hurai apa maksud bahasa Quran. Kami pondok belajar macam tu. Tapi nak kata tak boleh cakap Arab langsung tu mohon je. Boleh. Jadi kelai dengan saya tengok. Saya bukan pernah belajar ke Arab kan. Tapi kalau Pak Arab sembang dengan saya, boleh lah kan. Nak kata pasih dengan tidak lah. Malu je ke orang ni. Tapi boleh lah. Maksud saya boleh tu apa? Boleh lah sampai kadang-kadang dia pelik. Pasal kalau dia bayan cakap Arab, saya boleh terjemah bahasa Melayu. Tapi bila saya cakap Arab dengan dia, saya gagap. Saya gagap. Pasal kita tak ada latihan. Tak praktis. Nak gagap communicate tu slow sikit. Tapi apa dia cakap semua kita faham. Oh faham. Boleh cerita cakap Melayu. Dan dia pun perasan saya cakap, dia cakap tu saya terjemah tu betul. Pasal kan saya tak boleh kelentong apa dia cakap. Dia cakap macam mana, saya sampaikan tu macam mana nada, intonasi dia, bahasa sama macam mana dia sampai. Padahal memang aku nampak macam dia faham. Tapi dia kata pelik. Kenapa? Kenapa? Sampai dia tanya kat saya, kaifa anta, kata dia, tafhamu, anta tafham, fahins. Aku tu, walakin anta la tastati'u an takallam ma'ayya bil fasih. Macam mana kau tak boleh cakap dengan aku dengan cara fasih ni, kata dia. Ta'allamtul arabiyyah li fahmil arabi, laisa li takallum bil arabiyyah. Murid tu. Saya buktikan kat dia, saya tasrif kat dia, sekali dengar, melopong dia. Darab ayat ribu darban fa wadar ibn wazaka madrub wa idrib la tadrib madrib kata dia, ma ta'allamtu hadhil qawaid. Kata dia, aku tak nak belajar dengan kaedah macam ni. Dia pun tak nak belajar itu. Dengar saya tasrif huruf ilat pula. Kata dia, qama yaqumu qiyaman fa qa'imun wa zaka kum la taqum kum. Sampai dia pun boleh. Dia pun tak biasa dengar. Saya bagi tasrif dia yang satu huruf kan. Qawaqa yaqi biqaya fa huwa waqin wa zaka mawqiyun qi la taqi mawqan muqan miqan. Melengur ni dengar. Saya tak pernah belajar dengan cara macam ni, kata dia. Memanglah Arab. Dia tak belajar macam mana ni, pasal dia cakap Arab kecil-kecil ni. Sikitlah saya sebut itu. Saya asal nak nasihat supaya kena faham, belajar Arab ni bukan untuk communicate cakap Arab. Tapi belajar Arab untuk faham maksud Arab tu ke dalam bahasa kita. Sebab tu macam mana kita nak feel bahasa tu. Allah. Illa ni harfu istisna. Illa huruf istisna. Illa huruf untuk mengecualikan. La ilaha illa. Siap. Saya tak panjangkan situ. Kemudian lafaz Allah
Kalau dengan i'rab bahasa Arab dia ialah badal dhamir mustatir pada khabar la. Yang tu pun saya tak payah cerita kat tuan-tuan lah. Okey. Baik, itu sekali lalu lah i'rab. Tuan-tuan nak panjang lebar tu kena ngaji lain. Baik, kita nak ambil intibati kat sini. Kata dia maksud dari nafi dan isbat ialah qasarkan sifat Allah, sifat ilah atas mausuf. Satu bahasa. Ataupun bahasa lain, qasar sifat ilah atas zat Allah Ta'ala. Yang ni mesti ada. Yang ni mesti ada. So, ini maksud daripada nafi isbat yang kita nak faham. Bila kata maksud, maksudnya objektif daripada menyebut la ilaha illallah yang saya kata untuk refresh ni. Nak refresh apa? Nak refresh kan? Tu. Qasar sifat ilah atas mausuf. Yang ambil istilah tu sikit. Istilah qasar ni maksudnya menghadkan, mengkhususkan. Tu makna qasar tu. Qasar ni bukan sebenarnya qasar bagi jadi pendek, bukan? 4 jadi 2 rakaat. Bukan. Istilah qasar ni bahasa yang munasabah dengan apa yang kita nak hadam dengan ambil intipati dia tu. Qasar sifat ilah atau mausuf ni maksudnya mengkhususkan sifat ilah, sifat ketuhanan ni atas mausuf, atas siapa yang disifatkan. Asal bahasa macam tu. Maksud mausuf ni Allah. Mengkhususkan sifat Tuhan ni ke Allah. Satu bahasa. Bahasa lain macam ni. Qasar sifat ilah atas zat Allah. Yang tu kot. Jadi maksud mausuf tu zat Allah. Jadi apa maksud intipati nafi isbat ni? Nak khaskan ketuhanan ni khas untuk Allah Ta'ala. Satu saya sebut awal-awal, maksud nafi isbat ni, saya kata macam ni. Allah ilah, makhluk bukan ilah. Bila Allah saja ilah, pasti opposite dia ilah makhluk. Allah, lawan Allah, maksiwa Allah, makhluk. Bila Allah jua ilah, makhluk bukan ilah. Maksudnya, Allah jua Tuhan, makhluk bukan Tuhan. Mesti faham dia macam tu. Allah saja bersifat uluhiyah, makhluk tak ada sifat uluhiyah. Allah saja bersifat ketuhanan, makhluk tak ada sifat ketuhanan. Benda yang sama je saya sebut tu. Cuma saya sebut dengan ilah satu, Tuhan satu, ketuhanan satu, uluhiyah satu. Jadi prinsip besarnya nak ambil faham. Kalau atas bahasa pendek dia, Allah juga Tuhan. Okay. Cuma kena faham je ni, bila Allah juga Tuhan, selain pada Allah Ta'ala. Pasal kita bincang bila sebut bab ketuhanan ni, dia ada Allah dengan bahasa lain, Tuhan dan lain Tuhan. Allah dan selain pada Allah Ta'ala. Allah dan maha siwa Allah. Bila Allah ilah, maha siwa Allah bukan ilah. Ya. Jadi nak refresh la ilaha illallah tu apa? La ilaha illallah. Satu saya sebut dengan rangkai kata pendek dia macam ni. Kalau kita panjangkan balik atas maksud nafi isbat ni, nak menafi apa? La ilaha, la maha Allah ni, maksudnya makhluk ni tak ada sifat ketuhanan sama sekali. Illallah, melainkan Allah aja bersifat ketuhanan. Jadi sebenarnya dia 2 ayat, tapi diringkaskan dalam bentuk la ilaha illallah. Asalnya Allah ilah, maha Allah, ghairu ilah. Gabung jadi satu ayat je. La ilaha illallah. Yang ni pun kalau saya urai lagi panjang, mau sejam kan. Saya sebut macam tu padan dah. Tuan-tuan nak ambil bagi boleh faham, hadam betul-betul saya sebut tadi. Ambillah masa sikit pergi belajar bahasa Arab untuk belajar ilmu yang macam ni. Saya sebut tadi, belajar bahasa Arab bukan untuk communicate dengan bahasa Arab. Belajar grammatical Arab, macam mana nak faham Arab tu supaya kita faham tu kita boleh refresh. Macam ni maksud dia rupanya. Macam saya urai kat tuan-tuan tadi, la wasiyata lil waris. Apa faham? Dia akan kata waris tak boleh terima wasiat, selain pada waris boleh terima wasiat. Itulah hukum ni. Itulah dia nafi isbat. La wasiyata, apa maksudnya? Pewaris tak boleh terima wasiat. Yang boleh terima wasiat ni lain pada waris. Tu.
La imana liman la amanatalah. Tak ada iman bagi orang yang tak ada amanah, sifat amanah. Apa maksudnya? Siapa khianat, tak ada iman. Orang ada iman, ialah orang amanah. Jangan syarah macam lain, tak perasan tak apa. Saya sambil tu. Kata la quwwata illa billah, maksudnya apa? Makhluk tak ada kuwah melainkan Allah saja yang ada kuwah. Wa annal quwwata lillahi jami'ah. Saja saya sebut ayat Quran tu menunjukkan memang Quran sebut lama dah, kita pun sebut lama dah, tapi kita tak faham intipati tu, maksud tu. Pasal kita tak faham disiplin nafi dan isbat. Cuma nak bagi faham uluhiyah tu apa, itu yang ada pelajaran yang kita dah belajar. Cuma atas sekali lalu ujung ni semata kita terbatas sikit. Supaya nak boleh istilahnya nak boleh dapat refresh tu kan, refresh tu la ilaha illallah tu. Pasal sepatutnya bila zikir la ilaha illallah ni, dia saya sebut macam tadi lapar ni lega macam tu lah kan. Tuan duit tak ada, PKP kerja tak boleh, tiba-tiba ada orang bagi RM1,000 macam mana? Fresh tak fresh? Tak ada, tuan-tuan bagi saya RM1,000 tak? Saya fresh tak fresh? Saya bagi tuan-tuan RM1,000 macam mana? Contoh, boleh faham kan saya sebut kan? Saya belum kali je contoh je kan. Tuan-tuan tengah lapar ni, mana kedai nak pergi? Tok, terus lagi ada orang bagi nasi Mendi pula tu, kambing. Contoh, macam mana? Fresh tak? Fresh tak? Kan rasa fresh kan? La ilaha illallah ni macam mana boleh tak fresh? Ada benda tak kena. Patutnya boleh fresh. Okey, nak sebut macam mana? Satu, kita semayang, kita disuruh apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak rasa hebat ke Allah Ta'ala tu. Memang ayat la ilaha illallah ni nak rasa hebat ke Allah Ta'ala pasal Allah Tuhan. Saya ambil mudah Allahu Akbar tu lah, mudah kan? Allahu Akbar, terjemah pun kita biasa dengar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Opposite dia apa? Makhluk kerdil. Besar jangan faham saiz, subhanallah. Besar bukan mana saiz, subhanallah. Besar dengan mana pangkat dan martabat. Besar dari sudut kita tak akan mampu untuk mendapat hakikat ketuhanan macam mana. Tak boleh. Satu Allah, tak mampu kita nak fikir zat dia. Betul tak mampu macam mana? Mengaku je lah. Apa dia? Hebatnya engkau ya Allah. Tu tak boleh rasa hebat dia macam mana? Bagi rasa kerdilnya aku. Ya Allah, aku tak saya tak ada. Engkau yang bagi ada aku. Macam mana boleh engkau tak hebat? Engkau bagi ada aku. Bagi rasa hebat. Allah. Ya Allah, engkau hidup. Aku hidup. Tak. Yang ni pun saya pernah ajar prinsip-prinsip nak faham Allah Ta'ala tu. Bukan kita hidup. Apa? Bila Allah hidup, Allah juga hidup. Huwal hayyul qayyum. Allah ni huwal hayyu. Dia saja hidup. Apa maksud dia saja hidup? Makhluk semua mati. Ni hidup. Dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Tu boleh fresh. Tu boleh fresh. Kalau tak mahu fresh kan. Kalau tuan-tuan kata kita hidup, Allah hidup, kita hidup cara kita, Allah hidup cara Allah Ta'ala yang layak dengan Allah Ta'ala. Tenggelam dengan Allah Ta'ala tu. Duk rasa aku ialah hidup. Aku hidup. Tu nak hidup macam mana makan? Aku makan, dengan aku makan aku hidup. Dengan aku makan ubat aku hidup. Duk rasa makan, minuman, oksigen, obat, environment menyebabkan aku hidup. Duduk pasal pergelang hulu lah, keruh kerik kan. Pokok banyak, sejuk. Dekat banding pula. Contoh kan. Kita akan rasa makhluk-makhluk ni lah yang menyebabkan hidupnya aku. Nampak? La ilaha illallah tak boleh fresh. Tapi sebut la ilaha illallah, Allah saja ilah. Apa maksud Allah saja ilah? Allah saja hebat. Makhluk semua tak hebat. Walaupun udara, oksigen apa, udara pun makhluk. Dia pun berhajat pada Allah, aku pun berhajat pada Allah Ta'ala. Dia pun makhluk Allah, aku pun makhluk Allah. Kalau ikut, kita ni lagi istimewa banding dengan udara tu. Udara tak ada akal, kita ada akal. Tapi kita tak guna akal kita untuk mengenal Allah Ta'ala. Macam tak ada akal kita ni. Yang tu saja ayat-ayat. Yang tu sikit bersedar diri kita tu. Jadi tak ada akal kita. Di mana ada akal kita? Kita boleh mengenal Allah Ta'ala. Udara tak kenal Allah Ta'ala. Kita boleh kenal Allah Ta'ala. Soal, kenal ke? Boleh fresh ke? Bila sebut la ilaha illallah ni. Tuan-tuan, ilmu satu nak faham. Jadi sekali lalu, untuk dah buat apa?
Tuan-tuan mesti kena latih. Latih macam mana? Latih sampai sedarah sedaging. Itu bahasa dia. Bahasa kitab, bahasa tutup guru, bahasa ulama itu yang tu. Sedarah sedaging ni macam mana? Sedar je, la ilaha illallah. Sedar je. Sedar je kita sedar kita makhluk, Allah jadikan aku. Allah hidupkan aku. Allah bagi sihat aku. Allah bagi melihat aku. Allah bagi mendengar aku. Allah bagi aku berjalan. Allah aku berlari. La ilaha illallah. Aku berlari. Tapi Allah bagi kedekat aku boleh berlari. Aku berjalan. Allah bagi kedekat aku berjalan. Dengan Allah berjalan. Dan tu ada pelajaran ni juga. Sekali lalu nak suruh apa? Nak sedarkan ke Allah Ta'ala tu. Bagi rasa hebat ke Allah Ta'ala tu. Refresh ke Allah Ta'ala. La ilaha illallah cukup dah sebenarnya untuk refresh yang ini. Satu, Rasulullah kata, aksiru min hazimil lazat. Zikrul maut satu. Antaranya apa? Banyak kan? Afdalu zikri la ilaha illallah. Pasal apa? Zikir paling besar la ilaha illallah. Pasal apa? Dia refresh. The best refresher kan? For us. Untuk apa? Review. Refresh. Apa lagi yang sebut? Rearrange. Kita punya iman tu. Kau Allah Ta'ala. Buang semua. Kan? Kalau dia tulis ni 10 GB WhatsApp kan. Serabut banyak ni. Clear tak? Berat ni. Okey, nak kena buang 5 GB. Buang. Buang tak? Macam dah. Lega tau. Fresh. Handset boleh fresh. Kita tak fresh. Saja saya usik-usik itu sikit kan. Jadi apa pasal tak fresh? Satu. Tak faham lagi. La ilaha illallah. Tak faham. Tak faham memang tak boleh fresh. Cari jalan nak faham. Refer balik ke, tengok balik ke, study balik ke. Dah faham macam mana? Tak memada juga dengan faham. Pasal apa? Tuan-tuan mesti istilahnya hadam betul-betul faham. Dah hadam nak buat apa? Sedarah daging. Sampai istilahnya hidup semati. Allah berpisah tiada daripada aku. Ni saja saya nak sebut slogan ulama-ulama kita tak? Allah berpisah tiada. Mana boleh lupakan Allah Ta'ala ni? Mustahil lupakan Allah Ta'ala. Ni perkataan tu tunggu saya. Saya tak lagi lah macam tu. Tapi perkataan ni pun saya tengok selama dia sebut itu kan. Macam mana Allah Ta'ala kita boleh lupa? Dia orang sampai tahap macam tu. Dia kata, macam mana Allah Ta'ala boleh dilupakan? Kita selamba je lupa dia. Macam mana nak ingat Allah Ta'ala sentiasa ni? Betul ayat tu. Aku yang mikir. Kita terbalik, macam mana nak ingat Allah Ta'ala sentiasa? Dia orang macam mana? Macam mana boleh tak ingat Allah Ta'ala? Pelik lah korang ni. Kau boleh lupa ke Allah Ta'ala? Kita macam mana? Kenapa aku tak ingat-ingat Allah Ta'ala ni? Dia sebut Allah, Ya 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 Allah. Tak ada ingat apa kan? Kita duk pelik sebut Allah pun tak ingat Allah. Ulama-ulama kita, tunggu kita, para awliya kita macam mana? Macam mana boleh tak ingat Allah Ta'ala? Kita ni takkan ada, melainkan Allah bagi ada kita. Ada kita ni mesti berzahirkan ada Allah Ta'ala. Ada bayang-bayang mesti ada Tuhan bayang. Ada cahaya mesti ada lampu. Betul tak? Betul saya cakap? Betul saya sebut. Ni yang berangin ni mesti ada kipas. Ada makhluk mesti ada pencipta makhluk. Prinsip berfikir dia senang je sebenarnya. Ada alam ni mendalilkan ada pencipta alam. Senang je, simple je cara berfikir tu. Tapi cara berfikir nak pergi ke Allah Ta'ala tu slow. Sebenarnya bukan slow. Kita tak latih. Ilmu tu sebenarnya kita dah hadam lama dah. Sikitlah saya sebut itu. Jadi yang tu lah kita nak refresh. Yang kita nak ambil faham. Apa dia? Maksud daripada la ilaha illallah, daripada faham Nabi Isbat ni, kata apa? Makhluk bukan ilah, Allah saja ilah. Dan bila ilah ni kena faham balik apa nak belajar. Dia bukan hanya kita nak khas dalam bab sembah, tapi dalam konteks zat, sifat, perbuatan. Tiga ni memang besar perbincangan ulama. Bahkan saya ada sentuh sikit sebanyak dalam bab pemilikan. Kita akan kena hadirkan dalam hati kita pengetahuan yang kita dah faham tu. Hadirkan bab zat. Allah zat dia wujud, zat dia kidam, zat dia baqa', zat dia qa'im min nafsih. Kita, zat kita asal adam, zat kita fana, zat kita hudus, zat kita muhtaj, berhajat kepada Allah Ta'ala. Berhajat pada yang menjadi yang kita. Berhajat kepada siapa menghidupkan kita dan memberikan sifat kita dan beri perbuatan kita, beri pemilikan kepada kita.
Semua daripada dia. La ilaha illallah. Itu zat dia. Zat Allah huwal ghaniyul hamid. Dia tak hajat pada apa-apa. Siapa? Dia berdiri sendiri. Dia sedia ada. Hakiki wujud. Ada dia pula kekal selama-lama. Takkan binasa. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum. Dia qaim bi nafsih. Dan macam ni. Wahdahu la syarikalah. Dia sah la syarikalah. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Tu. Nak ambil faham akidah ni kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita ambil faham ni. Dia lembutkan hati sanubari kita. Berikan kita mudah nak faham, nak belajar ni satu hal. Dan bila faham pula, boleh hadir, diberikan kita pula, boleh lawan hawa nafsu kita dengan isi malas zikir apa. Untuk kita nak rajin, untuk berzikir. Supaya dengan zikir tu nanti kita akan dapat rasa kelazatan zikir. Yang tu nanti panjang umur. Dalam pembincangan ke-6 nanti, tuntutan daripada kalimah la ilaha illallah. Pasal kita dah faham, nak buat apa? Antara tuntutan ni ialah zikir. Memang orang faham sunat, nanti kita bahas sana nanti insyaAllah next month. Dan tuntutan yang dituntut kita bila kita dah faham la ilaha illallah ni, yang para sahabat tuan-tuan, Masya Allah, mereka ni tak lekang sebut la ilaha illallah. Bahkan ringkas tu, kalau dia dah mantap sangat, dia tak payah la ilaha illallah. Illallah pun dak lah. Allah. Bilal bin Rabah. Kalau tak sebut Allah pun dia akan sebut satu yang nama. Ahadu ahad. Padahal dia. Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muntaqim. Dia sebut tu. Habis. Tak ada rasa apa lah. Melainkan pengharapan tu hanya pada Allah Ta'ala. Mutlak. Kita belum lagi. Sembang boleh lah. Saya sebut tu saya lah. Nak capai je ni. Kena ada terapi khas tu. Satu. Kalau tak terapi khas pun, terapi am ni dulu kan. Banyakkan zikir, majlis zikir, ambil faham, ambil ilmu dia dulu. Mudah-mudahan dengan untuk Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk dapat terapi khas tu. Dengan dipertemukan kita guru khas untuk pimpin kita, bawa kita. Macam mana nak boleh betul-betul jadi refresh ni. Kalau lemah je ingat je la ilaha illallah sedap. Kalau kita lemah seorang-seorang duduk majlis halqah zikir, duduk halqah zikir tu, turun rahmat, turun barakat majlis tu macam mana? Zikir 10 kali ya pun. La ilaha illallah. Sedap zikir. Puas hati ya. Sebulan boleh pakai kan zikir tu. Power dia tu. Power zikir tu. Siapa tu? Orang yang ada terapi khas boleh dapat. Kita ni tak ada terapi khas, tak ada hubungan ni, wayar tak connect kan. Tak sambung. Udah saya cerita lagi terlalu panjang. Situ dulu saya kata harapan kita mudahan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita, khasnya dalam nak mencapai iman ini. Panjang umur nanti kita jumpa pembincangan seterusnya ke-6 nisbah. Saya baca nafi isbat ni sekali lalu rasanya dah capai, dah masuk, nak faham nafi isbat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita dan bagikan kita boleh hadirkan makna ni waktu zikir dan dimudahkan kita, lembutkan hati kita untuk memahamkan dan mentauhidkan dia, jauhkan daripada syirik dan kubur tu. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wasallim tasliman ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillah.